Hai. Okey, pernah tak korang terfikir dari hari ke hari banyak sangat masalah yang korang kena hadap. Lepas habis satu masalah, datang satu masalah baru yang tak pernah habis. So, apa sebab perkara ni jadi? Kenapa hidup ni banyak masalah? Pernah tak korang terfikir? Jadi, dalam video kali ni Yaya nak share tips, bukan tips lah, Yaya nak share kenapa hidup kita banyak masalah. So, jom kita tengok. Okey, yang pertama, suka bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Okey, dalam apa jua cara sekalipun, kita takkan pernah boleh banding kehidupan kita dengan orang lain sebab kehidupan ni dah ditulis, dah dicipta berlainan. Ada orang kehidupan dia macam ni, ada orang kehidupan dia macam tu. So, kalau macam korang suka banding, maksudnya korang tengah cipta masalah dalam hidup korang. Jadi, dalam hidup tolong jangan banding kehidupan. Sebab contoh macam Yaya. Kehidupan Yaya ni biasa-biasa je. Lepas tu Yaya suka tengok kehidupan orang lain yang mewah. So, memang tak akan pernah sama, tak akan pernah boleh sama sebab kehidupan kita berbeza. So, start daripada sekarang, tolong jangan bandingkan kehidupan korang dengan orang lain. Okey, sebab yang seterusnya ialah suka cari salah orang. Okey, kalau kita tengok part ni, individu ni akan menghadapi lebih banyak masalah sebab dia lebih kepada negative person, which is dia nak dia je betul, orang lain semua salah dekat mata dia. So, bila dia suka cari salah orang ni, confirm orang tak selesa dengan dia. Sebab bila orang berdamping dengan orang macam ni, dia akan rasa tak confident lah sebab dia asyik cari salah orang. So, kalau korang jenis yang suka cari salah orang, better korang stop sebab korang akan mencipta masalah juga untuk diri korang. Cuba untuk terima teguran ataupun terima segala kritikan juga. Jangan rasa korang je betul dalam dunia ni sebab manusia tak pernah sempurna. Okey, yang seterusnya ialah suka mengeluh dan meratap apa yang jadi. So, basically individu macam ni dia lebih suka untuk merumut dari menyelesaikan konflik yang terjadi. So, dalam hidup kita tak tahu. Kadang-kadang kita pun tak sedar. Yaya sendiri pun kadang-kadang termengeluh. Kenapa aku macam ni? Kenapa hidup aku macam ni? Banyak sangat masalah hari ni. So, daripada kita mengeluh untuk perkara yang terjadi, masalah yang terjadi pada kita akan lebih merasa hidup kita bermasalah sebab kita tak menyelesaikan konflik tapi kita hanya mengeluh. So sekarang jangan mengeluh, kita fikir cara untuk selesaikan isu yang terjadi. Okay, next. Suka ambil pusing apa orang cakap. Okay, dalam hidup kita ni sebenarnya memandangkan kita hidup dengan manusia, jadi kita akan menerima kritikan ke pujian ke semua dari manusia juga. So, baik atau buruk benda yang kita buat, confirm ada yang berkata-kata. Jadi, kalau kita buat perkara apapun tapi kita diperkatakan oleh orang lain benda tu contohlah mengganggu fokus kita, kita jangan ambil pusing. Kalau benda tu memberi impact negatif kat kita, kita just lakukan saja apa yang kita lakukan asalkan perkara yang kita buat tu perkara yang memberi kesan positif. Tolong jangan ambil pusing apa orang cakap sebab benda tu yang menyebabkan masalah dalam hidup korang. Yang seterusnya ialah overthinking. Okay, memanglah sebelum kita nak buat sesuatu tu kita kena fikir dulu. Memang itu normal tapi overthinking tak dibenarkan sebab overthinking ni biasanya individu ni dia lebih kepada memikirkan kesan negatif dari positif. Jadi kalau biasa kita dengar overthinking ni, kita kaitkan dengan wanita kan, perempuan. Tapi sebenarnya lelaki pun sama je. Lelaki perempuan sama je. Overthinking tu adalah dua-dua jantina terlibat dan benda ni mendatangkan masalah. Sebab orang yang overthinking ni biasanya dia cepat gelabah, dia tak chill. Contohnya Yaya boleh bagi dua orang individu nak pergi interview. Seorang ni dia dah prepare apa yang patut. Yang seorang lagi dia prepare apa yang patut tapi dia terlalu fikir. Overthinking sampai memikirkan kesan negatif benda yang belum terjadi lagi. So, yang seorang ni memang prepare sekadar cukup untuk interview. Yang seorang ni fikir macam mana kalau dia diterima bekerja dan dia dipecat. Padahal benda tu dia tak perlu pun fikir. Benda tu jauh lagi ke depan sebab dia baru je nak pergi interview. So benda ni sebenarnya memberi masalah kepada dia. So pasti korang tolong jangan overthinking. Follow the flow, buat je dulu. Cuba je dulu apa yang patut. Okay? Okay, selain itu, masalah yang datang ke hidup kita disebabkan kita tak jaga hubungan sesama manusia. Okey,
jaga hubungan sesama manusia ni sangat penting memandangkan kita hidup dengan manusia. Dan once manusia tak suka kita, sebenarnya kita dalam masalah. Sebab apa? Sebab zaman sekarang ni nak viral ataupun bila ada someone tak suka kat kita dan orang tu berpengaruh, senang sangat dia nak viral dan kecam kita. Memanglah orang cakap kita takkan pernah puaskan hati orang, tapi apa salahnya kita jaga hubungan sesama manusia. Sebab kalau kita buat baik dengan orang, takkanlah orang nak kata kat kita. Tapi memang ada pun benda tu, cumanya tak salah kalau kita terus berbuat baik. Sebab kita tak nak cipta sebarang masalah dalam hidup kita. Dia just mudah, benda ni mudah je. Korang just menghormati, praktikkan sikap common sense. Common sense sekarang ni ramai orang tak ada benda yang basic, walaupun kat sekolah tak belajar, tapi korang kena ada common sense, kena menghormati. So kat situ korang boleh jaga hubungan sesama manusia untuk mengelakkan sebarang masalah. Okey, sebab lain kenapa hidup kita selalu dalam masalah, sebab perasaan iri hati. So perasaan iri hati, perasaan ataupun penyakit iri hati ni adalah penyakit yang berbahaya sebenarnya. Sebab apa? Sebab once korang dah terjebak dengan penyakit ni, korang akan hilang perasaan bersyukur, which is korang akan rasa tak puas hati dengan orang lain, korang akan rasa dengki dengan orang lain yang ada sesuatu yang korang tak ada. Patutnya korang bersyukur. Kadang-kadang korang punya segalanya, tapi korang akan nampak orang lain lebih dari korang. Korang tak boleh macam tu. So dia jadi masalah sebabnya bila korang iri hati ni, korang akan rasa tak tenang. Hidup korang nak je lebih dari orang. Tak pernah nak rasa bersyukur dan tak pernah nak tumpang bahagia atas kejayaan orang. So start hari ni, tolong jangan iri hati. Kalau ada orang lain lebih dari korang, korang berusaha dengan cara yang baik ataupun bersyukur dengan apa yang korang ada, ataupun tumpang bahagia dengan kegembiraan orang. For sure hidup korang akan lebih tenang. Percayalah cakap Yaya. Okey, yang seterusnya ialah melakukan perkara yang salah dalam hidup. Kenapa Yaya cakap melakukan perkara yang salah dalam hidup ni adalah satu perkara yang mendatangkan masalah kepada kita? Okey, sebab dalam hidup ni takkan ada masalah pun yang tak boleh selesai. Tapi adalah segelintir manusia ni, dia rasa masalah dia paling teruk. Korang kena ingat, masalah korang ni, semua orang ada masalah. Jadi ada orang lagi masalah teruk dari korang. Korang kena ingat yang setiap masalah boleh selesai. Tapi segelintir manusia ni, dia rasa masalah dia paling teruk, so dia decide untuk buat benda yang tak baik, benda yang haram ataupun benda yang tak membawa berkat dalam hidup kita. Dalam Islam sangat mementingkan barokah, alif tanwin, keberkatan. Jadi untuk sebelum korang buat apa-apa untuk selesaikan masalah korang, make sure korang melakukan perkara yang orang panggil apa? Yang tak haram lah, yang halal di sisi agama untuk selesaikan masalah. Janganlah fikir jalan pintas, sebab jalan pintas ni biasanya untuk short term je. Lama-lama kalau hidup korang tak berkat, dari situlah puncanya datang masalah yang bertubi-tubi dalam hidup korang. Okey, sebab yang seterusnya ialah kurang muhasabah diri. Ini antara sebab yang utama sebab apa hidup kita selalu dalam masalah. Sebab kita jarang tengok kesilapan kita. Jadi apa kata satu hari ni korang ambil masa 5 minit untuk cek balik diri korang. Korang buat apa hari ni? Korang buat salah apa hari ni sampai menimbulkan kesilapan dan mendatangkan masalah dalam hidup korang. Jadi dah korang muhasabah diri tu, korang dah tahu apa punca kesalahan korang yang sampai masalah datang ke hidup korang. Korang bolehlah betulkan kesilapan tu, berbuat perkara yang boleh mengurangkan masalah. So, ambil masa 5 minit je untuk muhasabah diri, okey? Macam mana? Sebab-sebab yang Yaya bagi tu takkanlah tak ada satu pun yang tusuk dekat hati korang. So, korang kena ingat, kita manusia takkan terlepas dari menghadapi sebarang ujian. So, masalah tu sebenarnya ujian lah untuk hidup kita. So, korang kenalah pandai untuk kendalikan masalah tu. Semakin baik cara korang kendali masalah tu, semakin baiklah cara untuk masalah itu selesai. Dan kalau semakin buruk cara korang kendali masalah tu, mestilah semakin buruk juga kesan dia kepada korang. So, korang jangan bersedih kalau ada masalah. Anggap je itu ujian. Yang penting korang
adalah orang yang bertuah sebab mempunyai masalah dan berpeluang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi macam mana? Video Yaya kali ni okey tak? Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye!